Okay, let's go. Di depan saya ni terdapat satu gearbox motor perdana V6 jenis F4A23. Ada tulis Okey. Sekarang saya akan menunjukkan cara membuka housing, oil pump dan diffusion unit. Sebelum tu di sini terdapat di luar ni ada 7 skru saiz 12 dan dalam ni ada 7 skru saiz 12 juga. Mari kita buka. Okey. Kita buka. Okey. Buka. Oh. Nampak di sini ada gasket. Jadi kita buka dia. Nampak ini adalah penampakan lepas housing dibuka. Ini adalah pump, ini adalah diffusion unit. Contohnya kita akan buka oil pump. Di sini terdapat 6 skru saiz 12. Kita buka. Okey. Mari kita buka. Skru di oil pump ni dia akan ada benda ni Jadi wajib ada sebab nantinya kalau tak isi minyak akan terkeluar, akan meleleh terkeluar. Kita buka Okey. Di dalam ni ada dan terdapat washer fiber di sini. Adalah diffusion unit dia. Okey, ya. Okey, di diffusion unit ni ada bearing Okey. Okey, sebab seterusnya kita akan membuka untuk shaft. Cara buka dia senang saja. Kita just baringkan gearbox ni. Lepas tu kita tarik ni. Tarik dia perlahan dan bawa keluar. Okey. Jadi kat sini kita akan dapat lihat full shaft ni kita ada front clutch dengan rear clutch. Dekat sini kita boleh buka, tengok kat front clutch ni kita ada clutch plate dalam dia, ada 3 keping, 1, 2, 3. Nampak? Boleh nampak tak? Ok. Lepas tu yang ni kita ada hub clutch. Ni hub clutch untuk front clutch dan ini hub clutch untuk rear clutch. Dekat hub rear clutch ni kita ada bearing kat dalam ni. Boleh tanggal bearing ni, boleh tukar kalau sekiranya berlaku sebarang kerosakan ataupun damage lah, kita panggil damage kan. Boleh tukar. Lepas tu yang belakang ni pun kita ada bearing. Kita letakkan bearing dia macam ni. Macam ni. Kita jangan letak macam ni. Kalau letak macam ni, berkemungkinan bearing ni akan pecah dan masuk dalam sistem gearbox kita. Jadi terus macam ni, okey. Ini hub rear clutch yang duduk belakang ni, dan ini rear clutch. Rear clutch ni boleh cabut. Cara dia macam ni. Cara buka untuk rear clutch ni, kita just ketuk dia dekat tempat keras lah, macam ni, keras kan. Ketuk macam ni. Dan ini rear clutch kita. Dekat rear clutch ni kita ada 3 clutch plate. 1, 2, 3. Nampak 3 clutch plate. Dan dekat dalam ada satu bearing dan juga wash fiber. Okey. Ada oil ring. Ada oil ring.
Satu, dua dan tiga. Kat sini kita boleh tengok lah oil ni dah rosak, kita kena tukar. Okay, dah kita tukar, dah putus. Okay. Okay, seterusnya kita akan membuka kick down drum. Ini cara-cara membuka kick down drum. Hanya tarik saja. Okey, seterusnya yang di dalam ni adalah kick down bank. Dia memegang kepada kick down drum. Cara buka dia hanya tarik saja. Okey. Seperti yang kita lihat, ini adalah kick down bank. Di sini kick down bank ni telah mengalami kerosakan, sudah merekah, betul dah pecah sedikit ni. So dia kena tukar yang baru agar tidak menjejaskan perjalanan gearbox ni. Okey, seterusnya kita akan membuka snap ring. Okey, ni cara buka snap ring. Kita hanya perlu tolak sedikit dan seterusnya ini, dan bawa keluar saja. Okey, seterusnya kita akan membuka low reverse brake set. Okey, cara buka dia di sini, kalau kita boleh lihat, kita ada nampak dua lubang di sini. Dia dah sediakan untuk letak nut saiz 10 untuk kita senang buka low reverse brake set. Okay, kita pasang dulu. Dah siap pasang ni, kita hanya perlu tarik bawa keluar. Okey. Untuk membuka clutch plate dan juga clutch disc, kita perlu membuka dahulu planetary gear set. Okay, mula kita kena buka ni dulu. Yang ini adalah reverse gear. Bearing depan belakang. Belakang. Letak kat sini. Dah masuk. Okey. Seterusnya kita perlu membuka planetary gear set. Cara membuka planetary gear set ni hanyalah dengan cara menarik sahaja planetary gear set ni. Inilah bentuk dan rupa planetary gear set. Kat dalam ni ada gear, ada bearing, kat luar ni pun ada gear dan juga ada bearing. Bearing ni dia ada dua side macam ni, satu side macam ni, satu side macam ni. Cara letak bearing ni, kedudukan dia begini. Ini seterusnya kita bolehlah bawa keluar semua kepingan-kepingan plate dan juga plate clutch. Okey. Lepas kita bawa keluar, kita boleh tengoklah satu persatu supaya kita pastikan yang plate clutch ni boleh diguna pakai lagi ataupun kena tukar. Okey. Dan sekali kita ada satu besar plate dish dan juga ring macam ni lah. Ring macam ni dia ada bentuk kalau kita tengok macam ni, kita boleh nampak bentuk dia melengkung ke dalam. Dia curve macam tu, dia melengkung ke dalam. Kedudukan dia yang melengkung tu kena duduk dekat macam ni, macam ni. Okay. Untuk memastikan disk ni tak hilang ataupun lari dari susunan dia, kita kena ikat dia lah. Okay, kita boleh ikat dia supaya dia tak hilang. Saya akan membuka di gear 4 pula. Di gear 4 kita akan membuka 1, 2, 3, 4 skru yang ada tu.
Di dalam housing dia ni terdapat bearing nampak ni Ini cara buka lah, hanya pegang ini dan angkat ke atas dengan berhati-hati. Okey, nampak tak? Ini terdapat clutch plate ada 1, 2, 3, 4 Ini adalah washer ni. Ni washer dia. Saya letak ada gini je. Ni hub clutch. Ni hub clutch Angkat je. Okey, di bawah hub clutch ni terdapat bearing Nampak ni? Ni. Kita kena bezakan dia sebab dia kalau kita angkat dia nampak dia sama je, tapi nampak ni perbezaan dia boleh pusing. Ni kena hati-hati. Ni gini kena gini. Nampak tu. Okey. Okay, hari ni saya akan mengecek solenoid adakah kondisi dia elok ataupun tidak. Mula-mula ini adalah wayar positif. Wayar positif lah. Wayar ni wayar negatif. Kalau yang ni warna kuning dekat body. Kalau yang warna green dekat body, warna merah dekat sini ada. Yang ni warna biru. Mula-mula kita akan cek warna kuning dulu. Kuning. Dan solenoid ini dalam keadaan baik. Itu warna ini pula. Ini. Solenoid ini dalam keadaan baik. Dan warna merah warna merah dekat sini. Dengar. Okey. Warna merah dalam keadaan baik. Dan ini adalah warna biru. Warna biru. Biru Ni. Dekat sini. Touching dekat sini. Solenoid warna biru dalam keadaan baik. Okey. Dapat dikonfirmasikan bahawa keempat-empat solenoid ini dalam keadaan baik. Kita akan melihat dan mengesan kerosakan kepada front clutch. Okey, mula-mula sekali kita perlu membuka klip yang ada di front clutch di sini. Okey, kita dah buka. Ini klip dia. Lepas tu kita bawa keluar semua clutch. Okey, kosong. Cara-cara untuk mengesan clutch kita rosak ataupun terbakar. Cara-caranya hanyalah dengan melihat dengan mata kasar. Kalau tengok dekat sini, bahagian ni tiada kerosakan atau hangus. Tapi di sebelah sini kita boleh nampak ada kesan-kesan hitam. Nampak kesan-kesan hitam di bawah ni. Bermakna clutch plate ni sudah terbakar. Lepas tu kita perlu melihat juga kondisi clutch disc supaya tiada kerosakan atau kehausan. Okey. Kalau tengok kat sini, clutch disc ni elok lagi, masih tebal dan tiada kesan calar yang kritikal. Okey. Okey, seterusnya cara-cara untuk menyusun kedudukan clutch disc dan juga clutch plate dalam front clutch housing. Okey, first kali kita letakkan clutch disc. Clutch disc. Kita letakkan dulu clutch disc. Dekat sini kita boleh tengok bahagian sini dia nampak macam tak tajam lah. Kalau tengok belah sini dia nampak lebih tajam. Jadi
Yang tak tajam tu duduknya di dalam, sebab di dalam ni permukaan dia curve ataupun melengkung. Okey, jadi kedudukannya macam ni. Dan cara susunannya, kalau kita tengok kat sini, dia ada free gigi satu dan dua. Jadi cara susunan dia macam ni. Dan ni lepas tu yang ni, okey, masuk clutch plate. Lepas tu clutch disc yang kedua ni kita kena silangkan macam ni. Okey, yang seterusnya clutch plate dan clutch disc seterusnya kita kena silangkan lagi. Okey, macam ni. Okey, so, macam tu. Lepas tu clutch disc, clutch plate, last sekali clutch disc. Clutch disc yang terakhir ni kita boleh tengok kat sini dia ada tulisan, dan di sini ada tulisan A. Jadi tulisan A ni kenalah duduk di atas. Okey, dan susunannya kena silang macam ni. Ada free gigi macam ni tadi sini. Jadi kita kena silang duduk sini. Ni gigi free, ni free, satu kat sini. Okey, seterusnya kita pasanglah klip balik. Klip ni semula. Okey, dah pasang. Untuk kepastian kita boleh tolak macam tu. Okey, masuk. Okey, settle. Okey, seterusnya kita akan mengesan kerosakan pada rear clutch. Okey, pertama sekali kita buka pin ni. Okey, buka. Kita keluarkan dia punya clutch plate yang berada di dalam housing rear clutch ni. Okey, ada habis. Okey, bagi kedudukan rear clutch disc yang last sekali permukaan dia lebih curve berbanding yang di atas. Yang di bawah ni lebih curve berbanding di atas. Okey, lepas tu kita akan tengok clutch disc dia sama seperti front clutch tadi. Kalau kat sini kita dapat lihat kerosakan pada clutch plate dia. Clutch plate dia dah rosak, dah terbakar dan juga dah terkoyak pun. Jadi ni patut ditukar dengan baru. Line dia ni dah tak rasa. Kalau yang baru kita boleh rasa line dia ni. Okay, bagi clutch plate yang baru kita boleh lihat jalur-jalur ni masih jelas dan juga boleh dirasa dengan tangan. Okey, berbanding dengan yang lama tadi. Kalau kita bandingkan lebih nipis dan juga dah tak nampak sangat line dia. Okey, perbezaan kat situ. Dari segi color, untuk yang baru, color dia memang gelap macam ni. Dan juga kalau yang dah terbakar kita boleh beza, boleh nampak perbezaan dia dengan nampak kesahangus. Di bawah. Okey. Untuk pemasangan kita boleh lihat yang tadi masa kita mula-mula buka tadi, yang bawah sekali lebih curve. Jadi bawah sekali kedudukan macam ni. Dan kena bersilang jugalah sebab kat sini ada free gear dan juga sini. Jadi kedudukan dia kenalah bersilang. Kalau tu dah dekat situ, okey, nampak free gear, dia tak ada gear kat sini satu gigi. Okey. Yang seterusnya kena silang. Okey.
Seterusnya clutch plate, clutch disc, clutch plate dan juga clutch disc. Okey, untuk lebih orang kata apa, untuk supaya tidak silap lah, untuk yang atas sekali dia ada marking juga macam tadi dengan huruf R. Okey, huruf R. Kedudukan R ni hendaklah menghadap ke atas. Okey. Okey. Lepas tu kita pasang pin lock pin. Okey. Di sini saya akan menceritakan kerosakan yang sering berlaku pada clutch set. Okey, dekat clutch set ni kita kena tahu dia ada dua, iaitu satu clutch plate dan satu lagi plate disc. Okey, susunan dia yang di atas ni dia ada melengkung. Okey, yang belah melengkung tu kita kena letak di atas, dan yang tidak melengkung tu dekat bawah pada plate disc. Okey, dekat plate disc ni pula kerosakan yang kita boleh lihat adalah cala dia. Macam yang ini elok lagi. Lepas tu cara kedudukan plate disc ni, yang belah kalau kita boleh rasa kat sini dia ada macam tajam sikit, dengan ini dia macam tumpul sikit. Okey, yang tajam ni dia berada di atas. Lepas tu yang untuk tengok cala tu, yang ni elok. Saya bagi contoh. Okey, yang ini. Yang ini kita boleh lihat dia ada cala-cala. Okey. Seterusnya untuk clutch plate pula. Ini clutch plate. Clutch plate ni kalau boleh lihat dekat sini dia ada sedikit terbakar. Mungkin dalam kamera tak berapa nampak, tapi kalau di sini ada terbakar sikit dia punya kesan-kesan sini. Seterusnya susunan dia sama juga, lepas clutch plate dengan plate disc, lepas tu clutch plate semula dan seterusnya. Okey, seterusnya saya akan menceritakan untuk gear 4 pula. Okey, gear 4 ni kita kena buka dia punya klip dulu. Keluar dan itu je. Lepas tu kita just nyukuk je. Oh ya, sebelum lupa tu dia ada satu washer kat sini. Okey, ini adalah plate disc dan ini adalah clutch plate. Ni okay, kita kena lihat dekat plate disc ni, di sini dia dah cala sikit, so kena tukar lah. Untuk clutch plate pula kita kena tengok sama ada dia terbakar ataupun tidak. Macam ini dia dah terbakar, so ini pun kena tukar. Okey, seterusnya susunan dia sama je macam biasa. Plate disc, clutch plate, plate disc, clutch plate. Seterusnya saya akan tunjukkan cara pemasangan dia. Sebelum tu kalau di sini kita lihat dia dah sedikit bengkok kat sini, so kena tukar satu set. Tak apalah, untuk tunjuk saya pasang ni. Saya mula letak ni, tu letak clutch plate, terusnya plate disc dan kita macam biasa plate disc plate. Design air sekali yang ni. Yang ni lah yang nak membedakan dia sama ada dengan atas dengan yang bawah. Okay, kita lihat tempat bawah ni dengan kedudukan macam ni. Okay, dan kedudukan macam ni dekat atas. Okay, seterusnya